Kitab berkenaan dengan salam. Kitab yang membincangkan berkenaan dengan permasalahan salam. Okey. Babu fadli salam wal amri bi ifsya'i. Bab berkenaan dengan kelebihan salam dan perintah supaya menyebarkan salam. Maknanya menyebar luaskan salam. Okey, bab yang pertama ni iaitu dalam bab salam ni, dalam kitab salam ni, bab ni ialah bab yang ke-131, bab berkenaan dengan kelebihan salam dan perintah supaya menyebar luaskan salam. Okey. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memasuki rumah yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi maknanya dalam bab ini, dalam ayat ini perintahkan kepada kita supaya kalau kita nak masuk rumah orang, ada dua perkara kena buat. Kalau kita nak masuk rumah orang, bukan rumah kita lah, rumah orang lain, ada dua perkara yang kita kena buat. Iaitu pertama, kena bagi salam. Yang kedua ialah minta izin untuk masuk. Setelah dah diizinkan untuk masuk, maka baru boleh masuk. Jadi kalau rumah kita sendiri, bila kita nak masuk, memadai bagi salam. Ialah rumah kita nak minta izin apa? Rumah kita. Tapi kalau rumah orang lain, maka untuk masuk, satu, pertama bagi salam, dan yang kedua ialah minta izin daripada orang yang memiliki izin. Apa maksud orang memiliki izin? Maksudnya tuan rumah tu. Tuan rumah. Dia ataupun dia wakil tuan rumah. Kalau dia bagi izin, maka barulah kita boleh masuk dalam rumah tersebut. Kadang-kadang kalau kita datang rumah orang, kemudian kita nak masuk. Kita kata nak masuk. Siapa yang boleh bagi izin? Tuan rumah lah kan, suami. Atau juga kadang wakil tuan rumah, macam isteri, dia boleh bagi izin kepada orang tu. Kalau kata orang tu, maknanya bukan orang tu dibenarkan untuk masuk. Kalau contoh kata yang datang tu tuan gaji, orang gaji, pekerja, orang gaji. Orang gaji dia tak boleh bagi izin untuk masuk. Kecuali kalau memang dia tu dah disampaikan oleh tuan rumah untuk bagi izin. Kan, untuk bagi izin. Contoh kata kita bagi salam dan orang gaji datang, kita kata nak masuk, nak jumpa. Sebenarnya kita kena tunggu keizinan tuan rumah. Kan, keizinan tuan rumah. Tapi kadang-kadang dia tahu biasanya tuan rumah dia buat apa. Biasa tuan rumah kadang mungkin suruh dulu, duduk dulu, masuk, nanti saya panggilkan tuan rumah. Kalau macam tu, itu juga memberi makna satu keizinan lah. Tapi kadang-kadang ada kala tuan rumah tu tak pernah cakap. Kan, dia tak pernah kata pada pekerja dia pun supaya panggil siapa masuk kalau orang datang. Waktu tu kita kena hantar orang gaji tu supaya jumpa tuan rumah, minta izin. Supaya minta izin, maka barulah kita boleh masuk. Kan, macam tu. Okey, baik. Poin dia ialah yang paling besar, bila kalau rumah orang lain, maknanya bagi salam dan juga minta izin untuk masuk. Dan yang boleh bagi keizinan tu orang yang memiliki keizinan. Orang yang memiliki keizinan. Tuan rumah lah biasanya. Kan, bukan ni. Kan, kalau contoh kata kadang anak dia datang. Kadang anak kecil tak tahu apa.
Kita kena tanya dengan dia, tanya pada ayah atau tanya pada orang yang dekat rumah yang besar, boleh tak kita masuk? Kalau diberikan izin, maka barulah boleh kita masuk. Okey, sambung. Wa qala ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Okey, Allah Taala berfirman, apabila kamu sekalian memasuki suatu rumah, maka hendaklah kamu sekalian memberi salam kepada penghuninya. Fasallimu ala anfusikum itu maksudnya bagi salam kepada diri kamu sendiri. Bagi salam pada diri kamu sendiri ni asal makna bagi salam pada tuan rumah. Bila kita bagi salam pada tuan rumah, maka dia jawab salam, dia balas salam kita, bermakna kita juga memberi salam kepada diri kita sendiri. Okey. Jadi bila kamu masuki satu rumah, maka hendaklah kamu beri salam kepada penghuninya, iaitu ini sebagai suatu penghormatan yang telah ditetapkan dari sisi Allah Ta'ala, yang mana ia diberkati lagi baik. Yang mana ia diberkati lagi baik. Mana ucapan salam ialah diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita nak masuk rumah, maka bagi salam. Sama ada rumah kita sendiri ataupun kita masuk rumah orang lain, ialah masuk rumah bagi salam. Cuma kalau rumah tu rumah kosong, kita masuk satu rumah kosong, katalah rumah tu tak ada penghuni, rumah kosong, kadang-kadang kita datang, kita lawat rumah, mungkin kadang rumah tu rumah kita tapi rumah kosong. Atau kadang-kadang kita datang, kadang-kadang contoh kata ada orang nak beli rumah, dia datang rumah tu kosong, nak tengok. Point dia nak ceritanya rumah kosong lah kalau kita masuk. Maka adakah disunat juga kita bagi salam? Ya, disunatkan bagi salam, tetapi ucapan salamnya adalah berbeza sedikit seperti dalam hadis dengan salam yang biasa. Kalau kita ucap Assalamualaikum sebenarnya pun boleh, tetapi afdalnya iaitu ucap Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kalau kita datang rumah kosong, masuk rumah kosong juga disunatkan bagi salam, tetapi salamnya ada sikit berbeza. Ucapan salam rumah kosong ialah Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Itu ucapan masuk rumah kalau rumah tersebut ialah rumah kosong. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin.